Hai, baru je tengok live hari ya kan. Saya tak tahu lah saya nak sembang apa. Saya bantai je lah kan, tak ada tajuk pun tak apalah. Sebab esok siang dah live dekat sana. Jadi sementara tu malam ni sebab tak boleh nak live lagi. Dia dekat situ hari tu saya kena suspend pukul 12 malam. Kena suspend pukul 12 malam. Jadi pukul 12 malam lah saya boleh live dekat situ kot. Gitu. Tak pergi ke Maman ke? Tak lah. Saya live kat sini. Biarlah orang lain buat kerja di lapangan. Saya buat kerja di online. Petang tadi kenapa end? Lepas tu live balik. Assalamualaikum. Sekarang ke Maman. Memang ramai penyokong BN di ke Maman malam ni. Alhamdulillah. Semoga peroleh kemenangan. InsyaAllah. Amin. Hai Sticker Rock Store. Sticker Rock Store nama kau? Oh, nama kedai Kenegi Nazri. Alah, tak apalah. Saya malam ni saya tak free. Sebab ni baru saya free. Kalau saya pergi sekarang, alah. banyak songeh kan. Banyak alasan. Tak apalah, ramai dawai tu ke lapangan. InsyaAllah lah. Saya sebenarnya berhajat memang nak pergi. Tapi tak ada geng. PMI ada sana. Ramai yang malam ni. Sebab PMI pun siang tadi saya rasa dia melawat ke Petronas dan sebagainya. Okay, saya tak tahulah apa isu yang saya nak cakap hari ni. Sebab kita campur-campur lah isu-isu yang di Waalaikumsalam. Siapa ni? Aiman Hadi. Lama tak sembang Aiman Hadi. Aiman Hadi naik ke atas. Hai bagi pisau karat. Okay, tap-tap skrin dan share-share korang. Tap-tap skrin. Petang tadi saya dah beri sedikit penerangan kan. Penerangan berkenaan dengan FDI dan sebagainya lah. Okey, kalau kita dapat lihat FDI sepanjang tahun, FDI Malaysia ni adalah sekitar 75 bilion. Walaupun FDI daripada Januari sampai September 2023 sudah mencapai 230 bilion. Puak Walaun duk sindir. Kononnya di bawah kepimpinan ataupun di bawah kerajaan Madani, pelabur tak masuk. Tapi penghibur yang masuk. Dia duduk kelentong macam tu lah. Sorry Cik Ya, line tak clear tengah drive. Nanti saya cuba naik. Okay, this dah start guys. Salahuddin Mela naik atas. Of course lah saya start. Dan kalau saya live memang saya tengok diorang semua tutup invitation. Macam mana saya nak invite? Macam mana saya nak ajak berhujah kalau korang tutup invitation? Waalaikumsalam Miss Blue Spider Lily. PMX ni tak pandai perintah. PMX lah yang paling pandai perintah sekali. Korang jangan sampai saya ratib berkenaan dengan kegagalan masa korang jadi kerajaan. Nanti korang panas telinga nak dengar. Kan, jangan cari pasal. Nanti aku ratib berkenaan dengan kau punya kegagalan nanti. Okay. Jadi now in few days, malah hari ini, Ringgit open higher as US weakens. Apa tu maksud dia Walaun? Ringgit open higher as US weakens. Apa tu Walaun? Cuba Walaun beritahu saya. TV3 macam biasa je, kau tak tengok TV3 tadi? Macam biasa, dia tak ada masalah. Okey, saya nak beritahu satu perkara lah. Kalau anda mengatakan bahawa nilai dagangan kita merosot, bagaimana dengan nilai dagangan Singapura? Bagaimana dengan nilai dagangan Thailand? You pergi tengok, merosot ke tidak? Kan? Sekarang ni ekonomi dunia memang lembab. Kau pun lembab juga Walaun. Hai Sapi ni. Kau pun lembab juga Walaun. Kau tak tahu nak compare berkenaan sekarang ni dunia dalam kelembapan ekonomi. Kalau kau tengok China tu boleh mengalami kelembapan ekonomi, apatah kita di dalam ASEAN ini. Kau tengok, kau compare dengan sekarang ini bagaimana Indonesia. Kau pergi dengar Nazri Hamdan tu yang selalu cakap pasal ekonomi. Okey, aku bagi kau dengar lah. Baik, saya bagi anda dengar.
berkenaan dengan apa Nazri Ekonomi pula. Nazri Hamdan, sebab saya baru saja dengar berkenaan dengan dia comparekan ekonomi Malaysia dengan negara lain. Teruskan penerangan. Okey, thank you Guru Sami. Okey, dengar Walau ni kalau kita terang kat dia pun dia tak boleh terima. Sebenarnya sebab otak dia dah blok dah dengan ketepuan, kewalakan itu. Sebab itu diorang ni tak kisah kalau diorang ni dibawa ke lokap, diorang ni dipenjarakan atau apa. Kewalakan itu membutakan mata dan hati mereka. Walaupun mereka ni 2023 ni kita compare dengan Oktober tahun lepas. Jadi bila value tahun lepas lebih tinggi daripada value tahun ni, itu menyebabkan growth tu jadi defisit. Seperti mana yang ditunjukkan oleh graf bar warna berita ni. Indonesia October exports down 10% year on year, less than expected. Singapore non-oil domestic export drop at a slower pace in October. Thailand to lower 2023 growth forecast after weak quarter 3. Indonesia economy post slowest growth in 2 years as exports fall. Jadi kalau kita tengok contohnya negara Singapura, dia orang punya export growth year on year lagi teruk guys. Korang tengok dekat atas ni. Lagi teruk guys. Ini kita cerita pasal Singapura negara yang memang dikenali sebagai negara trading. Ini pula untuk negara Indonesia. Kalau korang tengok trend dia lebih kurang sama je. Dia orang punya kejatuhan dalam export growth untuk bulan Oktober lagi teruk, 10%. Ini pula untuk negara Filipina. Sama je lebih kurang dia punya trend dia. Adalah sikit biru-biru tu, tapi overall untuk tahun 2023 ni banyak yang defisit. Ni untuk negara Thailand guys, yang dekat bawah ni, ini defisit guys sama je lebih kurang. Jadi guys, melalui video tu saya dah buktikan dengan korang melalui data, actually memang betul kita punya value of trade tu jatuh, tapi negara-negara lain jiran kita pun lebih kurang sama je. So meaning that untuk tahun 2023 global economy memang very very challenging. Akan tetapi kalau semua negara-negara jiran kita ni dia punya export performance dia mantap, tapi kita sahaja yang teruk, that one ada something wrong. Alright guys, sama pandangan korang tentang video ni kalau korang rasa video ni. Itulah sedikit penerangan daripada dia, lebih pakai ekonomi daripada akulah. Jadi kalau macam aku nak terangkan seperti yang diterangkan tu dengan fakta-fakta yang dia ada tu, saya singkatkan bagi korang dengar. Perdagangan Malaysia merosot, bukan kita saja sekarang ni, ekonomi global ni mengalami kemerosotan. Jadi bila ekonomi global, sebab itu kita sebutkan 2023 ni akan berlaku recession. Like jangan berhenti siut. Ui, garangnya. Okey, jadi banyak ilmu ekonomi yang diterangkan. Kadang-kadang sesuatu hal yang saya nak rujuk berkenaan dengan ekonomi, saya pergi tengok dulu apa berkenaan dengan ekonomi di live dia. Lepas tu saya datang terangkan di sini. Menteri Kewangan sekarang adalah Menteri Kewangan terbaik. Tak syak lagi. Menteri Kewangan antara salah satunya yang telah pun dalam sejarah kita ni sampai tak perlu meminjam kepada Bank Dunia semasa Menteri Kewangan yang Menteri Kewangan sekarang ini menjadi Menteri Kewangan. Tetapi selepas itu, selepas saja Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan, dianiaya, dipenjara, korang tahu tak pada tahun 99 siapa yang telah meminjam dengan IMF? Siapa? Siapa Menteri Kewangan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim tu? Lu fikirlah sendiri. Takkanlah semua benda yang korang info-info semua nak kena suap dekat muka kau, dekat mulut kau. Jadi itulah yang saya katakan. Kalau kita tengok sekarang ini FDI pun meningkat, dan walaupun kelembapan ekonomi negara kita ni jauh lebih baik daripada setengah negara lah. Dan yang baru ni kecoh sekejap sebenarnya. Thailand mungkin berdepan dengan masalah ekonomi selepas ini. Jadi Thailand ni tengah risau juga. Dan kau bayangkan sepanjang tahun 2022 FDI Malaysia hanyalah sekadar 75 bilion. Kita ni sekarang ini FDI Januari sampai September 2023 sudah mencapai 230 bilion. Puak Walaun duk sindir, bawa kerajaan Madani pelabur tak masuk tapi penghibur masuk. Seperti aku katakan tadi, dia orang ni tak tahu apa. Dia orang ratib apa yang puak-puak dia ratib. Yang ketua Walaun dia tu ratib. Kan? Jadi itulah kita kata.
Lepas dia duk main berkenaan dengan isu Kazaf, dia duk main berkenaan dengan isu konsert, lepas tu halal haram, menerakakan orang dan sebagainya. Lepas itu dia lupa yang masa zaman puak-puak dia mentadbir dulu dah lah menyakau. Lepas tu menyebabkan 60% harga barang, kenaikan harga barang itu. Dan lepas itu menyebabkan ekonomi kita teruk, inflasi kita sampai 4%. Jadi itulah puak-puak ini yang terpaling suci, yang terpaling elok, yang terpaling apa ni sebenarnya dia holier than thou. Dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam parlimen tu sendiri, aku rasa kenalah dengan puak-puak ini. Dihambur di depan muka MP-MP mereka sendiri. Jadi beginilah. Kita ni orang Islam kan. Sudah banyak perkara Allah muliakan kita. Apa lagi kita nak digaduhkan? Dilahirkan sebagai manusia yang berakal, bukan sebagai binatang, betul tak? Manusia merupakan kejadian yang terbaik. Dilahirkan sebagai umat yang terbaik pernah diturunkan di kalangan manusia, iaitu umat Nabi Muhammad. Benar tak benar? Jadi dilahirkan di Malaysia, negara yang aman, damai, makmur, tanpa pertumpahan darah, tak ada konflik berpanjangan. Dilahirkan di kalangan bangsa Melayu yang terkenal dengan budaya kesopanan dan kesantunan yang tinggi. Setelah sekian banyak nikmat yang Allah kurniakan ini, mengapa kita masih kalut nak menyebarkan cerita yang tidak sahih yang membawa kepada kepalsuan? Nikmat Allah yang mana korang nak dustakan ni? Aku nak tanya pada wala-walaun. Datuk Seri Anwar Ibrahim buat baik pun korang kecam, buat benda bagus pun korang kecam, buat pahala pun korang kecam, buat umrah pun korang nak fitnah dia. Saya tak faham apa. Tak tahulah. Okey, tetapi kalau kita tengok hari ini apa situasinya? Oktoberfest mereka hentam, judi di Genting mereka hentam, orang kafir minum arak mereka hentam, Ratu Cantik yang bukan Islam pun mereka hentam, kan? Konsert Mak Saleh terpilih saja pun mereka hentam. Tak panggil kafir ke bukan Islam, kepada bukan Islam pun mereka hentam. Alih-alih perempuan Siam menyanyi separuh bogel dalam kalangan mereka, di tempat mereka, mereka pertahankan. Tak ada mikir lah kawan. Kawan asal tak ada mikir sek-sek walaung ni. Gitu deh. Depa tu paling betul. Tak ada mikir lah muganya. Dia nyanyi di Keputeri atas petah tu. Gitu. Tak apa belakang sek dia gak. Sek dia molek belakang kalau sek dia. Tak pakai baju, molek muganya lagi suka. Okay. Apa lagi yang saya nak sentuh? Berkenaan dengan keretakan krisis dan cabaran ekonomi global lah. Mungkin kalau kita bercerita berkenaan dengan tajuk ni, sebab walaupun ni dia tak berminat kalau saya mencerahkan dari segi yang sangat detail kan. Nanti dia orang akan boring lah. Tapi di sebalik prestasi ekonomi pasca krisis pandemik COVID-19 yang masih belum pulih, sekarang ni korang jangan ingat kita ni dah lepas daripada pandemik. Kita ni dalam fasa endemik. Kita ni masih lagi orang-orang yang boleh dijangkiti oleh COVID-19 ni. Kita belum pulih sepenuhnya. Ekonomi global digugat pelbagai cabaran. Status geopolitik yang tegang, peperangan Ukraine Rusia dan terkini keganasan di Palestin, kan, serta ketegangan hubungan dagangan US dan China memberi kesan ke atas rantaian bekalan global. Sebab itulah nilai dagangan global kita ni terjejas. Status kelestarian alam dan iklim juga merosot, iaitu kita menghadapi global warming. Memberi impak kepada apa? Kepada pengeluaran makanan global. Sebagai negara pengimport makanan, ini membimbangkan. Jadi inilah yang diungkapkan oleh Perdana Menteri di Majlis Penutupan Khazanah Megatrends 2023 baru-baru ni. Dia kata simultaneity ke apa dia sebut, ataupun keserentakan. Ayat dia, keserentakan
krisis masalah global, mencabar dan menggugat prestasi negara-negara membangun termasuk Malaysia. Sebagai sebuah negara dagang, status ekonomi global antara faktor utama mempengaruhi prestasi ekonomi negara. Untuk ketahanan ekonomi masa panjang ini, kita tak dapat mengelak daripada meletakkan kekuatan dan pembangunan ekonomi domestik sebagai antara matlamat yang utama. Dan perisai ekonomi negara mesti diperkukuhkan, kekuatan pelabur, tempatan dan jumlah serta kualiti pelaburan domestik mesti ditingkatkan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ke hulu ke hilir. Untuk apa? Dia nak bawa pelaburan masuk. Kenapa dia nak bawa pelaburan masuk? Sebab sekarang ni nilai dagangan memang akan merosot. Bukan simultaneous tu. Not that word. Simultaneity. Cara eja dia adalah SIMULTANEITY. Simultaneity. Gitu. Kan? Keserentakan krisis dan masalah global. Okey, jadi sekarang ini kalau kita duk tengok pembangkang ni duk mengatakan kenapa sibuk sangat pasal pelaburan, ke sana ke sini, Menteri Kewangan apa ni? Menteri Kewangan apa macam ni? Inilah Menteri Kewangan yang sama-sama nak memulihkan ekonomi kita. Dia ke sana ke sini tu bukan dia sebagai makan angin, bukan dia pergi main golf. Bukan dia pergi melangut dekat sana, bukan dia pergi melancong. Dia bawa pelaburan masuk kerana sekarang ini jumlah serta kualiti pelaburan domestik mesti ditingkatkan. Tahap pendapatan rakyat perlu ditingkatkan. Dan keserentaan seperti yang aku kata tadi, yang aku tak berapa nak reti nak sebut tu, simultaneity, kan, mesti ditangani. Dan kedudukan fiskal mesti segera dikembalikan kestabilannya supaya boleh bertindak sebagai penyerap kesan kelembapan ekonomi global. Kenapa susah sangat korang ni nak faham? Okeylah. Kadang-kadang aku pelik lah. Walau ni dia tak tahu. Cadangan idea yang sesuai sekali bila PMX menggunakan kaedah perdagangan menggunakan nilai ringgit Malaysia, China dan India setuju. Ertinya apa? Ertinya USD akan menurun. Di sini USD akan menurun, win-win. Geng Saka, Sakau, Sasau, PN jadi pening. Sekarang ini PMX telah memberikan idea bahawa menggunakan kaedah perdagangan guna ringgit Malaysia. Kalau kita beli barang dengan dia, kita akan menggunakan nilai wang dia supaya kita dapat meningkatkan nilai wang masing-masing. Ya? Faham ya? Walang-walang semua cikgu ajar ni. Okey. Jadi kalau kita tengok mereka ni, bukan aku nak kata dia orang ni, kalau kita terangkan apa pun, memang dia tak akan faham, memang dia tak akan terima, dan mereka ni in denial lah, senang cerita kan. Sebab kalau boleh mereka hanya nak hentam saja kalau boleh kan. Dan kalau kita dapat lihat FDI Malaysia kuartal 2 hanya berjumlah 3.1 bilion berbanding 12 bilion pada suku pertama 2023. Ini merupakan jumlah terkecil suku ketiga kuartal 3 2020, dan ini berpunca daripada bebanan tekanan kos pinjaman yang tinggi, kebimbangan terhadap potensi kemelesetan global tahun ni. Dan kita dapat lihat pertumbuhan ekonomi kuartal kedua, suku kedua rendah juga kan, 2.9 berbanding 3.3. Ini disebabkan nilai dagangan yang lebih rendah, iaitu ekspor merosot. Kita tak nafikan, tetapi kita lihat negara lain pun merosot juga. Kerana saya dah sebut kerana apa tadi? Kerana kelembapan ekonomi, kerana krisis Ukraine dan Rusia, kerana peperangan di antara sekarang Israel dan Palestin. Dan juga sekarang ni kita tahu US juga sekarang ni dia orang dah agak menurun lah, a bit weaken lah dia punya mata wang. Okey, jadi baru-baru ni ramailah reaksi berkenaan dengan kalau dengan ekonomi ni kan. Secara asas saya setuju. Thank you Jenny. FDI pada tahun 2022 kalau kita dapat lihat berjaya menarik 74 bilion
Tapi growth sekarang ni kita lihat, growth dia panggil artificial growth itu dipacu oleh hutang. 99 bilion dibuat oleh kerajaan Sakau, kerajaan penyakau nasional. Jadi itulah. Mereka memacu dengan apa? Artificial growth mereka dipacu oleh hutang. Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim nak lupuskan hutang. Jadi salah orang juga. Dia memanglah nak salah. Siapa takkan nak salah kucing kot? Takkan nak salah. Boleh salahkan kau tak walaupun? Jangan salahkan kerajaan, salahkan kau. Korang tahu tak, sejak 1 Mac 2020, PN Penyakau Nasional ternyata gagal mentadbir Malaysia ke arah pelbagai aspek kemajuan untuk kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyatnya. Di antara kegagalan PN yang paling utama apa dia? Lebih 30,000 perniagaan ditutup sejak Mac 2020. Dari antara jumlah itu, 9,000 adalah IKS, iaitu perusahaan kecil hingga sederhana. Korang sakit hati dengan aku ni sebab apa? Sebab aku ada fakta kan? Sebab kau punya badak, kau punya viral apa tu, kau punya tu, semua-semua tu, diorang tu sembah kosong kan? Kan? Tak? Korang naiklah kalau berani. Jap. Fakta bapak kau. Okey, ini terbaik ni. Okey, jom. Naik atas ni. Kau bagi aku fakta. Bagi fakta bapak kau pun boleh. Okey. No problem. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka kau perempuan ke lelaki tu? Aku pun perempuan sebab hang ada apa? Muka kau perempuan ke lelaki? Hang nak bagi aku cakap atau aku cakap? Ui, marah Hang nak bagi aku cakap atau aku cakap? Hang nak bagi aku cakap atau aku cakap? Kenapa kau menyamar? Tak baiklah menyamar. Catfish dipanggil. Ini adalah satu jenayah. Fakta kepala bapak ang. Fakta kepala bapak ang. Fakta kepala bapak ang.